puasa, tuan-tuan muslimin muslimat. Pertamanya kita panjatkan kita kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ni insya-Allah kita akan cuba untuk habiskan 3 hadis. Hadis ke-28, hadis ke-29 dan hadis yang ke-30. Insya-Allah. Baik. Hadis ke-28 muka surat 63, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Kata pengarang rahimahullah taala, sunat dikanankan perkara-perkara yang baik. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi kull mastata'a min sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahawa adalah junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai menganankan menurut beberapa kuasanya dan dalam semuanya, termasuk bersuci, menyikat rambut dan memakai kasut. Dia macam bahasa lama sikit tak? Saya terjemah tuan-tuan, bahasa matang poh. Hak senang fahamnya adalah Nabi SAW suka untuk buat sesuatu dalam dengan utamakan bahagian kanan apa sahaja yang termampu daripada segala urusan baginda, termasuk dalam taharah, bersuci, tarajjulihi, sikat rambut, dan watana'ulihi, dalam memakai kasut. Baik, daripada hadis ni ada beberapa benda yang kita nak bincang pada malam ni. Yang pertama sekali adalah Nabi SAW suka untuk buat sesuatu benda tu belah kanan kalau benda tu baik lah. Kalau benda tu yang kita sebut sebagai benda ihanah, benda-benda yang tak okey, tak baik, kehinaan, kecelaan dan sebagainya, maka benda tu kita utamakan belah kiri dahulu. Daripada hadis ni pertama sekali kita nak bagi tahu tentang sikap Aisyah radhiyallahu taala anha dengan suami dia, yang dia sangat concern dan sangat perhati setiap gerak kerja yang berlaku dengan suami dia. Kalau saya tanya muslimat kita ada di tepi ataupun isteri kita di rumah tu, kadang-kadang dia tahu benda-benda yang besar yang kita buat selalu. Pagi-pagi kita buat apa, pergi kerja pukul apa, mungkin isteri kita tahu. Tetapi kalau kita tanya benda-benda yang lebih orang tak perasan, mungkin isteri kita tak tahulah. Dia rasa biasalah tu benda buat tak. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha, dia memerhatikan setiap gerak-geri Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, sehingga dia perasan Nabi kalau sikat rambut selalu belah kanan dulu. Kalau Nabi pakai kasut, Nabi akan pakai kasut belah kanan dahulu. Benda-benda yang baik ni Nabi akan buat belah kanan dahulu. Aisyah ni orang yang seorang isteri yang dia sangat memerhatikan, bukan suami dia sahaja, maknanya dia memerhatikan apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia boleh bagi tahu dekat kita. Tu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis ni kita nak sebut tentang apa-apa benda baik kita sunat buat belah kanan dulu. Contohnya apa dia? Nak masuk masjid, dalam nak sikat rambut kita. Kalau kita nak sikat rambut, utamakan sikat belah kanan dahulu. Kalau kita nak cukur, kan, cukur rambut, utamakan belah kanan dahulu. Katalah tuan-tuan pergi kedai, ada orang yang di kedai tu dia nak cukur kepala kita, contoh kita kata kat dia, mula belah kanan dahulu, cakap dengan dia. Dia buatlah, tak boleh. Katalah kita pergi kedai ni, habaq kat dia, boleh. Ataupun kita nak pakai baju, kata kita nak pakai seluar, kata dalam hasyiah iqna' sebut bahawa makruh pakai seluar dalam keadaan berdiri. Jadi sunat kita pakai seluar dalam keadaan kita duduk. Utamakan belah kanan. Semua-semualah benda yang baik ni kita utamakan dia belah kanan. Termasuk semua benda lah. Dalam syarah menyebut cukur kepala, terutama makan dan minum,
Utamakan belah tangan kanan walaupun kita makan chicken chop, lamb chop kan. Biasanya mereka akan bagi kita apa? Pisau tangan kanan dan garpu kat tangan kiri. Biasa kita potong, lepas tu kita buat apa? Cucuk kita makan, cucuk kita makan. Itu kebiasaan. Kita ubah yang biasa. Biasakan yang kita jarang buat tu, apa dia? Potong dulu tak apa dengan tangan kanan, letak pisau di sebelah, ambil camca tu, ambil garpu tu, cucuk, kita boleh makan. Kita ubah sikit yang lebih kepada apa yang diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunatlah kalau kita buat tu. Minum air tangan kanan juga. Makan kanan. Semua benda lah. Kalau wuduk pun sama juga. Kalau kita nak ambil wuduk, bahagian kanan utamakan dahulu. Kalau kaki pun bahagian kanan dahulu. Jadi semua benda utamakan kanan. Kalau kita nak cukup lah, dalam An-Nawawi sebut dalam syarah apa nama Al-Azkar, termasuk juga dalam cukup misai, nak berwudu, semua ni min babit takrim, daripada benda-benda yang bagus dan mulia lah buat belah kanan. Jam Ustaz. Jam saya dulu pakai tangan kiri. Kemudian saya pakai tangan kanan lah. Yang ni tuan-tuan bukan wajib, yang ni sunat lah. Kalau tuan-tuan pakai belah kanan pun bagus juga. Saya tak selesa Ustaz, saya nak pakai belah kiri, tak apa juga. Tapi tak apa Ustaz, saya sebabkan Nabi Nabi suka buat kanan, saya pun nak try juga buat belah kanan. Saya pakai belah kanan. Mula kekok lah sikit awal-awal tu. Lama-lama dia biasalah tu. Ada orang dia selesa pakai tangan kiri sebab dia nak buat kerja ke apa-apa. Ikutlah, tak apa. Tetapi apa yang manistata'a min sya'nihi, apa yang termampu daripada urusan baginda, paling maksimum kita boleh buat apa? Kita boleh buat. Masuk masjid sama juga. Dia benda kecil lah benda-benda ni. Tapi dia memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan kita lah. Yalah, kalau kita boleh buat sunnah yang ringkas-ringkas yang kecil-kecil ni, maknanya benda-benda besar tu mudah lah untuk kita buat. Kalau gula sekilo tak boleh angkat, nak sembang nak angkat satu guni penat agak lah. Angkat sekilo dulu kan. Yang kecil-kecil dulu lah. Yang kita tapau hak kecil-kecil dulu. Hak besar-besar, moga Allah bagi kat kita kemampuan untuk kita terusan buat benda tu. Dan benda-benda yang tak okey ni, kita menyalahi lah daripada kanan. Dah pakai baju tangan kanan dulu, buka tangan kiri dulu. Pakai baju kat anak kita, pakai tangan kanan dululah. Baby kecil kan nak pakai baju, pakai tangan kanan dulu kat dia. Seluar, buka kiri dulu. Pakai kasut, kanan dulu. Buka kasut, kiri dulu. Ustaz, kami keluar masjid, keluar surau, ada setengah surau, pintu dia terus kasut di luar tu. Kita keluar masjid surau, sunat kaki kiri. Lepas tu kasut kita ada depan tu. Jadi macam mana kita nak buat, nak pakai kasut tu? Jadi cara dia, kata ulama, ni kasut kita, kita keluar kaki kiri, tapi jangan pakai lagi kasut kaki kiri. Pijak di atas kasut kiri tu. Kemudian pakai kanan dulu, baru pakai hak kiri. Untuk dapat pahala sunnah baginda Nabi SAW. Kalau kita pergi tempat-tempat yang tak okey, kita pakai kaki kiri lah. Contoh, kita masuk gereja. Contoh, masuk rumah ibadat bukan Islam lah. Boleh tak masuk? Boleh. Tengoklah tujuan apa. Sebab apa? Saya buat research Ustaz, perbandingan agama. Jadi saya perlu jumpa Tok Sami dia, ada benda-benda saya nak bincang. Boleh lah masuk, tak apa, tak ada masalah. Kalau kita nak sembah selain pada Allah, tengok tujuan sebab apa kita masuk. Itu satu. Ataupun tempat tak elok lagi, contohnya spot toto. Dah macam tu kan, ada kuda sekok lompat tu kan. Ustaz buat contoh agak-agak lah Ustaz. Takkan kami yang muka bertakwa ni, kami nak masuk spot toto. Dah lah masuk, tak mesti main. Tak. Katalah kawan kita sekolah menengah dulu, dia staff. Contoh. Dia duduk kerja situ. Kita dia panggil, Mat. Kita, hang duduk apa tahun ni? Saja part time, PKP tak nak kerja. Apa hang merapu tahun ni? Mai lah dulu masuk. Kita nak masuk tu, bukan nak pergi main. Sembang dia, member. Kita pun masuk kaki apa? Kaki kiri. Kita pepak dia. Minum telefon hang. Karut hang apa kerja tahun ni pula ni. Minum telefon. Nanti aku ada kerja, aku beritahu kat hang. Tu ke?
Yang ni tak bagus lah kerja sini. Okey, tak apa, aku pun terdesak ni. Jadi masuk tu untuk apa? Untuk ambil nombor telefon dia, sekali kita nak telefon dia, bincang dia, nak pergi kerja lain kat dia. Ataupun sebelah spot Toto tu ada Maybank. Kita buat keluar duit RM500. Dalam duk kira, terlepas 100 masuk dalam. Angin. Ambil tak? Ambil lah. Duit saya ustaz, mestilah saya ambil. Dan ambil tu masuk kaki kiri. Kaki kiri lah masuk. Hai, you mau ambil ini ke? Ini tengok ni, tak boleh. Orang Islam tak boleh. Memanglah, aunty, saya bukan mau ambil. Saya mau ambil, saya punya duit jatuh bawah. Oh, sorry ya. Ataupun kita seronok sangat sebab ais sejahtera masuk 10,000. Cek tengok dekat online tu, masuk 10,000. Dia punya seronok main kunci motor. Ziap masuk dalam kedai. Kena ambil lah. Ambil lah balik macam mana, cari mampu lah balik jalan jauh. Dia masuk kaki kiri. Ataupun kita masuk pub tempat macam, atau contoh tempat pelacuran. Sebab apa kami nak masuk? Kita polis, kita bertugas malam tu. Kita wartawan TV3 999, dia buat penggambaran malam tu. Marka daripada Myanmar sembunyi kat atas bumbung. Marka Thailand sembunyi dalam peti ais. Kita nak buat liputan. Pastikan bersama kami 999. Kita nak masuk kaki apa? Kaki kiri lah. Kita polis, kita penguatkuasa agama, kena buat serbuan dan sebagainya. Kira senang kita habaq. Conclusion yang kita boleh buat, solusi dia adalah tempat tak elok, kaki kiri. Tempat elok, kaki kanan. Masjid, rumah kita, tempat baik-baik ni lah, masuk kaki kanan. Macam tu. Bersuci, menyikat rambut didahulu sebelah kanan, berkasut mendahulukan pakai sebelah kanan, semualah benda-benda yang baik. Termasuk masuk masjid pakai kasut, pakai celak, potong kuku, misai, cukur, keluar daripada tandas. Semuanya itu kita gunakan kaki kiri. Tengoklah kanan dan kiri. Utamakan yang kanan, utama yang kiri. Hadis berikutnya. Sunat bagi orang yang balik daripada perjalanan masuk masjid dahulu. Daripada Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjidi fa shalla fihi. Adalah Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia datang daripada perjalanan, mulalah ia masuk masjid, maka sembahyanglah ia padanya. Saya terjemah pula lah, matang pauhnya. Nabi SAW bila balik berjalan mana-mana, musafir, Nabi akan berhenti semayang kat masjid dulu, baru Nabi SAW akan balik ke rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik, dia cerita ni adalah cebisan daripada hadis yang panjang yang diceritakan oleh Sayyidina Ka'ab bin Malik sendiri tentang kealpaan atau kegagalan dia untuk ikut dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ni satu-satunya perang yang berlaku di zaman Nabi SAW yang perjalanan dia sangat panjang dan sangat jauh. Hampir 700 ke 900 kilometer daripada Madinah. Lebih kurang kita kata Pening pi Johor lah, lebih kurang perjalanan dia. 20 hari pi jalan, 20 hari balik dan 10 hari stay di situ. Akhirnya kemenangan berpihak pada umat Islam lah, sebab perang tak jadi di sana. Sampai di situ musuh tak berani, dia lari balik. Cuma perjalanan tu panjang. Biasa Nabi tak declare nak pergi mana, tetapi perjalanan yang sangat panjang ini sehingga Nabi SAW terpaksa maklum dekat semua sahabat tentang perjalanan yang jauh. Tambahan pula ujian kedua adalah berkaitan dengan cuaca yang sangat panas ketika tu. Jadi masing-masing nak pergi ni jadi serba salah sebab panjang perjalanan dengan panas. Tambahan pula ketika tu Nabi SAW kata siapa ada bekalan apa-apa nak infak dekat rumah dia, bawa mai. Semua boleh infak. Sayyidina Umar kata hari ni aku nak try challenge Sayyidina Abu Bakar. Sebab dia selalu championnya. Sayyidina Umar buat apa? Separuh daripada harta rumah dia bawa mai.
Bank dia ada 100 juta, contohnya bank dia ada 1 juta, 500 ribu dia buat main untuk Islam. Separuh daripada semua harta dia. Dia buat main, dia letak semualah. Yang ada kurma bawa, yang ada makanan bawa, letak. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam peperangan Tabuk, semua benda di rumah dia bawa. Sehingga Nabi SAW kata, apa yang kamu tinggal untuk rumah kamu, wahai Abu Bakar? Dia kata, aku tinggal Allah dengan Rasul sahaja di rumah. Maknanya totally dia bawa semua. Sayyidina Umar kata, start daripada hari ni, aku akan buang daripada hati aku perasaan aku nak cuba challenge Sayyidina Abu Bakar. Maknanya jangan harap aku boleh challenge. Dia memang luar biasa dia punya pengorbanan dia untuk Islam. Bila harta dah kumpul semua orang pakai infak fi sabilillah, maka mulalah peranan puak-puak munafiqin untuk mereka ini. Mereka tak mau pi, dan mereka cuba cari, kalau boleh ada beberapa orang sahabat yang mereka boleh join mereka. Maknanya munafik mereka tu taklah jelas sangat. Memang kami tak mau pi, tapi puak-puak kami je tak pi, nampak sangat kami ni jahat. Kok ada orang yang kemas sikit tapi bolehlah kami pun sama-sama juga tak pi. Maka mereka mula sebarkan beberapa berita, antaranya jangan pi perang sebab cuaca terlalu panas. Maka Allah jawab dalam surah At-Taubah, qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Bagi tahu kat depa, wahai Muhammad, kalau hang tak pi perang kali ni, neraka itu jauh lebih panas daripada matahari di dunia. Maka depa reda sikitlah. Yang kedua, depa racuni fikiran sahabat. Mereka kata tak payah pi sebab kurma semua dah masak. Sekarang ni memang kita kata musim tuai yang sangat baik. Hampa boleh dapat hasil, boleh bayar hutang-hutang Yahudi, banyak benda boleh buat lah. Sebab bila kita balik main perang, maksudnya buah tu dah rosak, dah masak lebih pada time dia jatuh, habis hampa tak boleh jual dah. Sahabat Nabi SAW dengan buah nombor 2 ni, mereka rasa betul juga. Tapi akhirnya mereka buat keputusan, kami tak heran benda ni. Sebab apa? Sebab kami pi ni bukan pada rezeki, kami pi pada pemberi rezeki. Itulah Allah SWT. Kalau kami buat kerja jihad fi sabilillah untuk Allah, takkan Allah tak tolong kami? Biar pi kat buah. Allah tahu macam mana nak layan rezeki kami. Bukan satu je buah-buahan taman ni sahaja rezeki kami. Allah bagi kat kami. Nombor 3, orang munafik mereka kata apa? Mereka kata kasar sikit. Mereka kata, walaupun aku dah cuba racuni pihak fikiran mereka tetap nak pi juga. Maknanya nak pi ni sebab duit lah ni, sebab nak dapat harta, sebab nak kemewahan, sebab harta rampasan. Perkataan ini didengari oleh Nabi SAW. Nabi panggil Abdullah bin Ubay bin Salul, tanya dia, betul ke hang dah cakap macam ni? Allah turun ayat Quran, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Muhammad, kalau hang panggil depa, tanya kat depa sebab apa hangpa cakap macam tu, maka depa akan kata innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami main-main je, kami mawak lah kawan-kawan, sahabat ni kawan lain. Maka Allah jawab balik ayat depa, maknanya sebelum orang munafik tu ditemu ramah oleh Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala dah habaq dah dialog depa ni apa depa akan jawab. Dan Allah jawab pada mereka, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dalam dunia ni hampa tak ada benda lain ke nak buat lawak. Hampa nak buat lawak ni cari ayat Allah, nak buat lawak ni cari Nabi, cari Allah. Itu bukan hampa punya modal nak buat lawak ni. Tak boleh buat lawak macam tu. Marah sungguh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan puak-puak munafik. Maka apabila hampir-hampir nak tiba ni, ada 3 orang sahabat yang depa ni tak pi. Yang pertama yang riwayatkan hadis ni Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Sayyidina Hilal bin Umayyah, dan ketiga adalah Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum. 3 orang ni tak pi. Ka'ab radhiyallahu anhu dia kata 2 orang sahabat lagi aku tak tahulah sebab apa dia tak pi. Tapi aku dia kata masa tu aku okey, tenaga ada, aku pun harta pun ada, kemewahan ada, kemampuan ada. Terang nak pi perang tu aku no hal, tak ada masalah apa. Tapi tak tahulah apa yang aku sibuk ni. Aku kata, aku dengar kata Nabi dengan sahabat dah bergerak. Aku kata tak apa, aku ada kuda laju, aku boleh hambat mereka. Tak apa, mereka dah pi dah, tak apa, aku boleh hambat mereka. Kerja tu, dengar. Satu ketika, aku dengar satu berita, Nabi SAW nak balik dah. Alamak, aku dah risau dah. Sebab
Aku terleka dengan dunia sehingga menyebabkan Nabi dan sahabat dah balik dah. Masa dia duduk di situ, dia tak rasa tak senang hati juga. Sebab kebanyakan yang tak pergi ni semua geng-geng munafik. Ketika Nabi SAW sampai di sana, Nabi tanya, mana Ka'ab, aku tak nampak dia. Sahabat kata dia nak mai, saat dia mai. Berhari-hari Nabi tanya berkali-kali dia tak mai juga. Sampai Nabi balik. Bila Nabi SAW balik, kebiasaannya ni, hadis ni, kebiasaannya Nabi akan singgah kat masjid dulu. Jadi geng-geng munafik ni bila dengar kata Nabi balik, pakat main lah. Pakat bagi alasan, kami tak pi ni macam ni, kami tak pi ni macam ni, kami tak pi. Nabi dengar, Nabi sopi. Ka'ab main. Adik-beradik Ka'ab semua kumpul kat dia. Dia kata, Ka'ab, hang nanti hang jumpa Nabi, hang reka lah cerita apa-apa. Hang jangan cakap hang tak pi tu saja. Nanti hang jadi masalah. Hang kata hang ada alasan apa-apa. Ka'ab dia dengar adik-beradik dia cakap tu, dia main. Dia duduk depan Nabi SAW. Nabi tanya dia, sebab apa tak main? Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni adalah orang yang sangat berkemampuan. Saya ada tenaga, ketika perang ni saya ada duit, kemampuan, tambahan saya ada kuda yang saya boleh pi dalam masa yang saja, boleh capai di mana jemaah tu pi, semua saya boleh buat. Tapi saya tak ada satu alasan yang betul yang saya boleh habaq. Memang dunia telah melambatkan saya daripada sampai. Kalau orang lain, wahai Rasulullah SAW, saya boleh cakap. Sebab saya pandai petah, saya boleh berdebat, saya boleh cakap dengan semua orang. Tapi saya tak akan guna benda tu dengan Nabi, kerana saya tahu saya orang yang bersalah. Maka Nabi SAW kata dekat semua orang, dia bercakap benar. Nabi kata, hang pilah, Allah akan buat keputusan dekat hang. Dia bangun, dia pi. Start daripada hari tu, Nabi SAW pesan dekat semua orang supaya pulaukan dia. Jangan sembang dengan dia, jangan tegur dia, jangan buat apa dengan dia. Kata Ka'ab radhiyallahu anhu, hari demi hari aku rasa dunia yang besar ni aku rasa sempit. Aku masuk dalam masjid, Hilal bin Umayyah dah berumur dah. Bila Nabi SAW nampak macam tak selesa dengan dia, dia pun tak berani, dia malu nak main masjid, jumpa Nabi semua. Seorang lagi adalah Murarah radhiyallahu anhu, dia pun dah berumur dah, dia tak main. Dia tak, aku dalam 3 orang aku yang paling muda sekali. Aku timai masjid macam biasa aku pergi market. Bayang tengok kalau aku pergi market, siapa aku bagi salam, semua orang buat bodoh je kat aku. Macam aku tak wujud dalam dunia ni. Aku jalan kat tepi, orang pun tak genjak kat aku. Aku pergi beli barang kat kedai, customer ramai, tak ada siapa layan dengan aku. Sembang aku tak mau, buat apa pun tak mau. Aku pergi masjid, semua orang tak mau tengok aku. Dan paling aku tak boleh, aku rasa macam sedih sangat adalah, aku pernah bagi salam pada Nabi SAW. Nabi kalih muka dia, Nabi tak tengok aku. Aku rasa macam berkecai sangat hati aku. Aku rasa jadi macam tak tahu nak buat apa. Dunia yang luas ini aku rasa sangat sempit. Sehingga aku pernah jumpa sepupuku, Sayyidina Abu Qatadah. Aku kata kat dia, Qatadah, semua orang tak mau cakap dengan aku. Aku pergi mana pun semua orang buat tak tahu kat aku. Qatadah, hang tak tahu ke aku kan beriman pada Allah dan Rasul? Takkan aku tak mau pergi perang ni sampai aku jadi hampa buat macam ni dekat aku? Abu Qatadah radhiyallahu anhu dia diam, dia kata, wahai Ka'ab bin Malik, aku kenal hang, tapi aku tak tahu, Allah tunggu keputusan Allah Ta'ala hang. Hari-hari dia kata aku pergi market, pergi jalan sini, pergi jalan sana, sampai aku rasa keadaan aku sangat-sangat sedih dah. Aku rasa macam tak ada tempat dah aku boleh jalan. Jalan pun macam tak kena lantai kat dunia ni. Cukup beberapa hari, datang satu utusan daripada Nabi SAW. Dia kata, wahai Ka'ab, Nabi SAW mengarahkan supaya kamu berpisah dengan suami isteri kamu. Aku tanya dekat utusan tu, pisah tu suruh cerai ke? Pisah sementara saja. Nabi tak abang cerai. Nabi kata, hang kena pisah, maknanya pergi hantar dia dekat rumah mak ke, hang kena duduk seorang. Dia kata, masa aku duduk dengan isteri aku, ada juga orang yang aku boleh kongsi masalah aku dengan dia. Sekarang isteri aku Nabi suruh letak pula. 2 orang sahabat lagi pun sama juga. Cuma Sayyidina Hilal bin Umayyah dia minta tolong, kata, Rasulullah, saya dah berumur dah, isteri saya nak jaga saya. Kemudian Nabi bagi dia lah duduk. Dan dia rasa lagi sempit dunia ni, rasa macam susah hati, tak tahu bila masalah ni nak selesai. Dia punya menyesal tak pergi perang tu. Sampai hari tu dia rasa macam Allah, menyesal.
Dalam dia duduk menyesal, satu hari dia duduk jalan-jalan dekat market, ada orang main hambat-hambat dia kat belakang, main cari dia. Mai, ada satu benda nak cakap hang. Aku utusan daripada Raja Ghassan. Raja Ghassan ketika tu Raja Kristian lah. Dia kata dia mai, dia bagi surat. Dia kata surat apa? Dia tangan buka lah baca. Dia tak, aku mula buka surat tu, dia baca. Dia kata, aku Raja Rom, Raja Ghassan, sekian. Aku ada dengar kata hang ni dipulaukan oleh semua orang Islam. Nabi hang pun tak mau sembang dengan hang. Hanya disebabkan kesalahan kecil je. Tak sepatutnya mereka buat macam tu. Hang jangan takut, kami ada untuk hang, untuk bantu hang. Hang bagi tahu je, hang masuk agama kami. Kami akan layan hang lebih daripada apa yang Muhammad SAW bagi kat hang. Dia baca surat tu, dia rasa macam satu batu yang besar nak empak kepala dia. Dia kata, apalah musibah aku, sampai orang boleh sangka aku nak keluar daripada Islam dah. Depan tu, dia koyak surat, dia buang. Dia kata, apa jadi pun, sempit macam mana pun dunia, aku tak akan tinggal Islam ni. Dia duduk 40 hari berlalu, hari ke-50, dia kata, aku duduk di atas bumbung rumah aku. Datang satu orang utusan, dia lari pada jauh. Dia kata, Ka'ab, berita gembira untuk hang Ka'ab. Nabi dah ampunkan hang, taubat hang diterima oleh Allah. Dia punya seronok tu, betul ke? Nabi duk ada kat masjid, jom semua. Orang dah sampai dah kat masjid. Mereka duk tunggu hang je. Ayat Quran turun dah, Allah ampunkan hang. Betul ke? Seronok dia. Buka baju hak dia pakai tu. Dia buka, nah ambil kat hang baju hang aku ni. Dia satu je baju. Sekarang aku nak pergi jumpa Nabi, baju tak ada. Dia pinjam kat orang pula baju. Dia tak ada baju lah. Dia punya seronok je pasal pinjam kat orang baju. Lari. Dia kata, aku sampai kat masjid je, Sayyidina Abu Talhah, manusia yang pertama ucap tahniah pada aku. Semua orang main, tahniah. Aku rasa macam satu kegembiraan luar biasa. Semua orang satu hari, satu masa tak mau pandang muka aku, senyum pun tak mau. Nak muamalat dengan beli barang aku pun tak mau. Mereka main, terima kasih, senyum, ada tahniah, orang main peluk dia apa semua. Dia kepala otak dia duduk tengok Nabi je. Target dia tu Nabi je. Hampa punya tahniah tu aku tak puas lagi. Aku nak jumpa Nabi sendiri. Salam, dia main. Nabi dah sendiri duduk. Dia kata, Nabi SAW, Nabi kata kat dia, Allah turun ayat Quran, laqad taballah, surah Taubah, tentang balik umah, buka surah Taubah, Allah telah ampunkan 3 orang yang tak ikut peperangan tu, yang mana dunia yang luas rasa sempit untuk mereka. Di hujung ayat tu Allah Ta'ala sebut, ayat Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, takwalah kamu dengan Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kata sahabat, ayat ni diturunkan kerana Sayyidina Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik kata, satu je benda yang menyelamatkan aku adalah aku tak tipu Nabi masa hari tu. Benar, aku bersikap benar, aku jujur dengan Nabi, sebab itulah taubat aku diterima. Andai sekiranya aku terima pendapat adik-beradik aku, mesti aku akan susah. Dia jumpa je Nabi, Nabi kata kat dia, abshir bi khairi yaumin marra alaika munzu waladatka ummuka. Wahai Ka'ab, berita gembira untuk kamu, inilah hari yang terbaik yang berlalu dalam hidup kamu sejak daripada kamu dilahirkan oleh mak kamu. Nabi abang dia pun punya seronok. Allah ampunkan dia. Hadis ni adalah cebisan daripada hadis yang panjang. Kalau tuan-tuan tengok dalam semua bab hadis, ada cerita Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang dia rasa dia seronok diterima taubat dia oleh Allah Ta'ala. Okey. Adalah menjadi kebiasaan Nabi SAW, bila balik daripada musafir, Nabi akan singgah di masjid, Nabi akan sembahyang. Okey. Daripada hadis ni, saya nak abang beberapa benda. Yang pertama, perjalanan kita tu, yang musafir tu, sama ada musafir yang panjang atau musafir yang pendek. Musafir panjang tu macam mana? Lebih daripada 2 marhalah. Kita pergi jalan mana-mana, pergi Terengganu ke, pergi Melaka ke, pergi Johor ke,
balik mai Langkawi ke Pulau Bangkok ke, bawa anak-anak semua jalan, balik mai, sebelum kita balik di rumah, kita singgah di surau kita ni dulu, atau singgah di masjid dulu. Untuk apa? Untuk solat sunat 2 rakaat. Sunat apa? Kita semayang, kata ulama, yang pertama mensyukuri disebabkan kita selamat daripada musafir, daripada safar kita. Yang kedua, sebab cinta Nabi SAW pada masjid tu sangat besar, sehingga kalau dia berpisah sat daripada masjid tu, Nabi rasa macam rindu sangat kat masjid. Bila balik mai, tak ada nak pergi ke family, balik mai ke masjid dulu. Dan yang ketiga, seolah-olah kita menziarahi rumah Allah SWT sebelum kita menziarahi rumah kita sendiri. Maknanya kita bermunajat dengan Allah dulu, baru kita utamakan Allah dulu, kemudian baru utamakan ahli keluarga. Itu yang ketiga. Yang keempat, kebiasaannya bila Nabi SAW sampai, satu adab bila kita musafir ni tuan-tuan, kita makruh balik di waktu malam. Kita kalau boleh setting time kita, jangan balik waktu malam. Dan tidak ada surprise dalam konsep kita balik rumah. Kita tak boleh surprise dekat isteri kita. Itu tidak menjadi amalan sunnah. Nabi nak balik, Nabi akan duduk kat masjid supaya apa? Supaya orang yang tengok bagi tahu, Rasulullah dah sampai dah dekat masjid saat Nabi balik. Nabi SAW duduk di situ, Nabi akan balik. Kalau Nabi balik terlalu malam, gelap dah, tak ada nak inform kat isteri, isteri tak tahu di rumah, maka Nabi akan balik, tidak di masjid. Subuh esok, semua sahabat, Nabi balik dah, Nabi balik dah. Berita tu akan sampai kepada isteri baginda Nabi SAW. Itu ketika itulah. Jadi tuan-tuan, kita sekarang ada inform, kita boleh habaq kat isteri kita, pukul apa flight kita balik, pukul apa kita dijangka sampai. Sekarang abang ada dekat Sungai Petani dah nak sampai dah, abang ada dekat Bukit Merah dah nak sampai dah. Kita boleh inform dia awal, supaya isteri, sunatnya supaya dia tu bersiap sedia. Suami dia bila beberapa hari musafir, bila suami balik, isteri bersedia. Tak adalah isteri kadang-kadang duk sibuk masak di dapur, tak ada mandi, tak buat persiapan. Suami dia nak balik main, dan suami bila balik main ke masjid dulu, maknanya dia sempatlah untuk ready juga. Jangan kita harapkan isteri kita saja nak ready cantik pakaian untuk sambut suami dia, tapi suami tak jadi macam tu juga. Suami yang berlemui dengan ketiak hangit dan sebagainya. Jadi kita sampai tu, kita berhias juga, maksudnya pakai pakaian yang elok, yang kemas, yang cantik, supaya perjumpaan dengan suami, dengan isteri tu apabila dah lama kita musafir balik mai tu, kita ada satu tautan kasih sayang yang baik. Itu sunnah Nabi SAW. Jangan balik prank malam. Balik pukul 12, ketuk. Dia ingat ketuk hak Kuala Lumpur tu, hak kuntilanak tu. Dia telefon suami dia, bunyi telefon kat luar. Dia kata, bunyi kat luar suami aku jadi kuntilanak ke apa? Kan susah ke tu. Tak payah prank. Tak payah prank lah. Malam-malam bagi takut orang. Balik rumah elok sudah. Melainkan flight kita memang malam. Asia kan, RM12 pergi Kuala Lumpur. Sekarang ni dia pun ambil RM12 yang pasal, dia ambil, dia balik mai. Pukul apa sampai? Flight last pukul 11.30. Sampai dalam 12.30 nak mai sampai sini semua, naik Grab ke Uber datang apa ke semua mai 12.45 sampai. Isteri tidur. Dia mana tahu suami dia balik. Dia bedak sejuk 8 kilo. Mak hantu kat 5 jawab dia. Jadi sebelum isteri dia terkejut tengok suami dia terkejut tengok isteri dia. Pakai arwah dua-dua orang tu. Jadi tu bukan kebiasaan yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Satu, kita syukuri nikmat perjalanan kita sampai. Satu lagi, kita buat persiapan dengan keluarga kita terutamanya. Jadi prank-prank yang melibatkan kita balik tapi tak bak kat isteri, masuk dalam bilik, tidur dengan selimut tak tahu tu je. Isteri masuk dalam bilik, tengok selimut bergerak. Dia ingat siapa ke? Tadi belasah pula dengan kayu. Boleh jadi tak? Boleh jadi ke? Kita kadang-kadang ambil tindakan terburu-buru tak? Macam suami tu, dia balik, dia pergi kerja, dia balik half day sebab dia tak apa sihat, dia balik. Masa dia balik, dia tengok di bilik utama dia tu ada 2 orang duduk tidur. Ada 2 orang tidur. Dia punya geram. Dia kata isteri dia telah
mendurhakai dia, main kayu tiga dengan dia. Time dia tak ada kerja, time dia pergi kerja, isteri dia bawa balik laki, tidur 2 orang, maksiat dosa berzina. Dia pergi buat apa? Cari isteri dia tak ada. Mula dia balik tengok dapur tak ada, sini tak ada, sini tak ada, semua tak ada. Anak pergi sekolah, tengok dalam bilik ada 2 orang nak tidur. Oh, yang ni kerja yang dia ambil kayu, dia belasah gila-gila. Dia buang. Masa dia belasah, dengar apa? Dengar orang buka pintu. Dia pun baling kayu-kayu semua pi. Isteri dia balik. Dia jangan pergi mana? Abang tak pergi kerja ke? Abang tak sihat, abang balik mai. Abang apa pegang kayu semua ada apa? Cek balik market di belakang. Tu siapa tidur dalam bilik 2 orang tu? Tadi mak dengan ayah sampai. Depa bawa balik mana ke? Telefon tadi. Telefon Kak Ngah tak boleh ambil. Tapi ambil kat airport tadi. Sebab abang balik tu lah. Telefon abang tak dapat. Tapi ambil depa. Depa kata letih sangat. Naik flight apa semua. Pening je. Bagi tidur kat bilik tu. Abang nak sarapan ke? Sagi depa bangun nak sarapan sekali dengan depa. Muka peluh. Lebih belasah mak ni orang bapak dia. Dia lari balik pergi tengok. Alah, depa tidur. Tak ada nak kata apa. Tindakan terburu-buru. Jadi tak maulah jadi benda-benda macam tu, prank tak ketahuan dengan keluarga kita. Satu lagi hadis. Hadis ke-30. Malaikat doa untuk orang yang berada di tempat sembahyang. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdith taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya malaikat akan berdoa untuk kamu selama mana kamu berada di tempat sembahyang yang kamu sembahyang di atasnya. Malam yuhdith, selama mana kamu tidak berhadas, dengan doanya Allahumma fillahu Allahumma arhamhu. Okey. Hadis ni nak beritahu kita tentang kelebihan tunggu sembahyang. Daripada satu sembahyang ke satu sembahyang, selama mana kita duduk di masjid dan di surau, malaikat akan kira kita pahala macam duduk sembahyang. Malaikat akan tulis sembahyang, tulis je kat kita pahala macam kita duduk sembahyang. Walaupun tak sembahyang, ada 2 syarat. Satu, kena stay di surau, tempat kita sembahyang. Madama fi musallahu, selama mana dia stay di tempat dia sembahyang. Maknanya pilah luar ambil barang kunci kat kereta ke apa, tapi kita duduk balik dalam tu. Duduk dalam surau ni, kita tak duduk di luar sembang apa semua macam tu, tak dapatlah pahala tu. Dia kena duduk dalam. Satu. Yang kedua, tidak berhadas. Maknanya hadas kecil atau hadas besar lah. Tapi jarang main kuliah lepas maghrib ada besar. Jarang lah tu. Itu memang parah dah tu. Tengok meja kuliah ya, hadas besar tu. Itu memang kena pergi berubat lah tu. Itu boleh bawa saya pergi rumah, saya boleh bincang dengan isteri dia, minta dia releasekan suami dia untuk kahwin satu lagi. Itu memang teruk lah. Tengok tirai pun nak berhadas besar gitu. Itu memang pelik lah tu. Jadi kita berhadas kecil lah. Hadas kecil ni setengah syarah menyebut kentut sampai keluar bau dan sebagainya. Kita pergi ambil uduk balik. Kalau kata kentut, kita pergi ambil uduk, masuk dalam balik. Macam tu. Jadi sepanjang kita duduk dalam kuliah ni, kalau ada kuliah, dapat pahala tambahan kuliah. Kalau tak ada kuliah, kita duduk saja tu. Katalah tiba-tiba ustaz tu tak mai. On the way out, ada masalah apa ke? Ustaz tak telefon ni, saya tak boleh mai lah, saya kereta saya rosak ke apa, jam ke apa. Tak apalah ustaz, kita kira nanti kita buat hari lain. Kita duduk sini, kita buat apa? Antara aktiviti yang paling menarik adalah kutuk ustaz tu. Tak guna dia ni, harap janggut ya panjang. Ranja aku tahu dah, mamak ni memang kaki ranja macam-macam lah. Kalau netizen lah, tapi surau ni tak lah kan. Kita tak payah kutuk dia, tak payah kata ustaz tak mai. Tak mai pergi kat dia. Kita duduk di masjid duduk saja nganga bawa tisu satu, ayat liak keluar lah. Ayat liak keluar lah sampai isyak gitu. Boleh dapat pahala. Tapi daripada dia nganga, biar aku baca Quran.
nak boleh buka Quran. Tapi tak pandai baca Quran. Baca Quran pun terbalik gitu. Tak pandai. Baca jemaah kata, abang baca terbalik tu. Oh, nak memang saja try kali nak tengok. Cover lah. Dia tak pandai baca Quran. Dia tengok apa, ni macam apa ni. Oh, yang ni bar kot. Tapi apa baca mangkuk ke tu? Tu kan mangkuk, lah mangkuk. Tu bar lah tu. Bar tasa apa. Dia tak tahu apa pun. Dia duduk tengok. Dia baca laju lah. Maghrib isyak tu, baca laju. Dia tengok je, kau baca pun. Tengok. Baca. Jemaah kata, weh, champion dia ni. Oh. Baca Quran laju, lancar. Ni Al-Baghdadi. Katok-katok. Weh, hebat dia ni. Mungkin dia pakar baca Quran kot. Dia pun pergi. Tengok Allah, Quran berbaca terbalik. Laju pula tu. Duduk, abang, boleh tak ajak saya Quran? Dia kata, ajak apa? Aku pun tak tahu. aku tengok ya. Quran tengok pun dapat pahala lah tuan-tuan. Saja ambil Quran tak tahu apa, tengok jalan. Tengok WhatsApp tak dapat pahala. Tengok Quran dapat pahala. Baca Quran kat telefon boleh Ustaz? Boleh juga. Tapi bila kita ada peluang pegang dia punya ketui tu, mushaf ain tu, kita pegang tu lagi bagus. Boleh Quran, pegang Quran boleh tak pakai telefon? Boleh. Bila tuan-tuan pergi sembahyang Masjid Timur, tapi sembahyang kat tengah-tengah, akses ke Quran tu jauh. Nak ambil pun susah, nak bagi kat member suruh pas nak letak pun susah. Bagi Quran ni boleh, tak ada masalah. Emergency case boleh lakukan ni. Tapi yang ni pun kalau buka, kita tak boleh pegang juga di Quran tu. Kena ada wuduk juga. Sebab kita nak kali-kali kan, kena pegang dekat tu kali. Masa buka tu kena ada wuduk lah. Kalau tak ada, pegang Quran tak payah wuduk tak apa. Pegang handset tak apa. Tapi dia muncul aja kat depan skrin tu, maka dia punya hukum macam Quran, tak boleh pegang kalau tak ada wuduk. Tapi dia duduk dalam tak apa, tak ada masalah. Jangan di luar. Macam kita pergi tanda. Kita duduk dalam tanda, tak boleh buat taranum, tak boleh. Laqad jaa, kita dengar siapa pula Bayati dalam tanah ni dengan Hijaz, dengan Jaharkah, dengan Jerkah. Dia Jaharkah, kita Jerkah. Woi, apa tanah baca Quran? Tak boleh. Kalau dia Al-Hafiz, dia jadi imam tarawih, dia lambat lagi. Kawan aku 10 rakaat pertama, aku 10 rakaat kedua, dia pergi tandas dulu. Masa dalam tandas dia duduk ulang. Tak kira nak baca apa? Tak boleh baca dalam tu. Tapi benda dalam boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan pergi kat dalam tanda, bawa handset boleh. Tapi dalam tanda kita tak boleh buka bagi nampak dia punya cover depan Al-Quran tu, tak boleh ada. Kalau buka, maksudnya hukum dia Quran. Kita tak boleh buka. Simpan. Ayat Quran pun jangan buat ringtone. Sebab takut-takut dalam tanda orang telefon. Jadi kita memperdengarkan bacaan Quran. Tiba-tiba tengok di tandas aku tu, bila mai ayat tu, jadi kita terpaksa tutup sebab kita duduk dalam tandas. Kita tutup. Dan kita tutup, bila kita tutup tu, tengah-tengah ayat. Tak cantik ke tu? Contoh, kita buat ayatul kursi. Allahu la ilaha. Tak, kita tutup tu. Maksud dia, Allah tidak ada Tuhan. Kita tutup. Lah. Waqaf tang tu, orang panggil waqaf qabih ke tu. Waqaf yang buruk. Kerana menghalang makna, boleh rosak akidah kalau kita faham gitu. Jadi tak payah bola ringtone Quran. Bawa ringtone lain. Saya singgah semayang tu, satu tempat, dia tu bawa ringtone ayam. Ayam bunyi ayam. Tengah semayang Waladhalin amin. Kau bunyi ayam tu. Bunyi kuat tu. Lepas semayang, Tok Imam kampung kali belakang, dia kata, siapa yang buat ringtone ayam tadi tu? Brother tu, saya. Main sini. Dia tu pemain. Dia kata, nanti hantar saya. Dia mahu juga. Senang. Jadi dia boleh melaburi pihak lawan lah. Jangan bubuh ringtone ayam lah. Sebab kadang ringtone lah, masa raya telah masalah ni, masa raya 10 hari tak akhir Ramadan kan, setengah semayang tarawih tu, kita duduk gitu, dia bubuh ringtone lagu raya. Kita duduk tahiyat akhir dah, fil alamin innaka hamidum majid, sunyi kan, tengok bunyi aircon dia, hai selamat hari raya. Allah, kacau. Allah, baju raya tak siap lagi lah. Tirai tak boleh. Dia melingkupkan otak kita. Benda dalam tak apa, benda luar tak boleh. Macam kita baca tak boleh. Tapi dalam hati kita ada Al-Quran. Ada Fatihah kita hafal. Kalau kita kata Al-Quran yang kita download app Quran tak boleh masuk dalam tanah, susah. Sebab kita semua tak boleh masuk tanah. Semua kita hafal Fatihah. Fatihah ayat Quran. Yang paling tak boleh masuk tanah Al-Hafiz. Al-Hafiz main surah tuan-tuan, kencing tepi parit gitu. Hey, pakai jubah apa kencing tepi parit? Pakcik, saya Al-Hafiz.
Saya tak boleh masuk dalam tandas. Nanti Quran akan laknat saya. Mampu aku tu, duk kerja kecil tepi jalan aku tu ya. Tu kat Al-Hafiz tu, Al-Hafuz. Al-Hafiz dah boleh masuk, tak apa. Jangan baca je dalam tandas aku tu. Jadi, mana orang kita boleh pergi sampai ke situ tu? Jadi kita tak apa. Kalau kita duduk di surau, ustaz tak main, tak apa, kita baca je lah. Tasbih ke apa, dapat pahala tambahan. Tapi permanent pahala kita dapat tu apa? Duduk di suraunya dapat pahala. Jadi saya cadang kalau boleh, maghrib isyak kita wakafkan diri kita untuk Allah Ta'ala. Duduk di sinilah. Kalau ada kerja penting, kita balik. Kalau tak ada, duduk tang ni ya. Pagi semua duduk rumah dah. Bini pun meluat dah. Suami aku duduk asyik tengok muka, pergi melingkuk orang. Lama-lama sekali kita barulah ada rindu sikit. Ni duduk mampu kat rumah. Isteri pun jadi meluat. Abang pergi lah mana-mana. Telarat tengok muka abang dah. Lama-lama baru rindu sikit dah. Jadi maghrib isyak duduk dapat pahala. Apa kita dapat? Satu, kita dapat pahala malaikat tulis semayang dapat pahala semayang lah. Walaupun tak semayang. Nombor dua, dapat doa malaikat. Dua doa malaikat. Apa? Satu, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah orang ni, ampunilah orang ni, ampunilah orang ni. Sampai isyak malaikat akan doa. Malaikat tak ada dosa. Dia kalau doa memang champion lah maksud dia. Maknanya lebih banyak masa kita spend dalam masjid, lebih baguslah kita. Tarawih, kita main sembahyang maghrib, kita tunggu sampai isyak. Lepas isyak tu kita tunggu pula lagi. Lepas isyak kita sembahyang tarawih. Kita dapat pahala tunggu sembahyang juga. Bila? Sebab kita tunggu nak pergi sembahyang subuh. Lepas sembahyang tarawih, lepas tu buat tadarus pula lagi, dapat lagi pahala. Bagus ya tuan-tuan. Tak payah balik kalau ada ruang, bagi lama sikit. Kalau kita buat forum contoh kan, ustaz tu habis lambat, pergi kat dia, lagi lama lagi bagus. Kalau ustaz tu ceramah ke lajak ke apa, pergi kat dia, jangan usah gitu, dia ni bila nak habis pula ni, isyak lah, buat tak reti pula ni. Contoh. Jadi tak apalah. Allah akan ampun dosa. Maknanya, kalau orang selalu main kuliah ni, banyaklah dosa dia diampunkan oleh Allah. Saya tuan-tuan banyak dosa. Banyaklah. Dosa besar tak ada lah. Dosa kecil-kecil kita. Alah tengok berita, tengok markah tu. Bukan tengok markah kan. Kita nak tengok kapal terbang meletup. Kita tengok aksiden. Kita tengok bunuh. Tapi kat luar nak baca tu tudung tak pakai. Kadang duduk di traffic light. 15, 14, 13, jalan kaki. Kita duduk di situ. Lepas tu orang duduk jalan ke tu. Yalah semua bukan pakai niqab, pakai purdah ke tu. Tutup muka lah. Tapi bawah buka. Ya? Semua pakai face mask. Tapi bawah buka. Dosa-dosa macam tu, dia hilang dengan istighfar. Dengan kita main semayang macam ni, main duduk maghrib isyak ni. Dosa-dosa tu, dia tak akan menambah bebanan dosa yang ada untuk kita tu. Jadi maknanya, selalu main kuliah, bila ada kuliah, itu satu kelebihan Allah ampun dosa. Carilah peluang, sebab kita memang kaki banyak dosa. Yang ketiga, Allahumma rahamhu, ya Allah bagilah rahmat kat dia, bagilah rahmat pada dia, bagilah rahmat pada dia. Allah minta kat kita rahmat. Rahmat ni beza apa dengan nikmat? Nikmat boleh jadi rahmat, boleh jadi azab. Orang ada anak, boleh jadi anak dia tu memberi faedah pada dia, boleh jadi anak dia tu bagi semut kepala otak dia. Ada orang dapat nikmat harta yang banyak, boleh jadi harta tu bagi faedah pada dia, boleh jadi harta tu bagi lingkup dia kat akhirat. Dia guna untuk buat benda jahat. Tapi kalau rahmat, dah tentu-tentulah benda tu memberi faedah sahaja. Sebab tu bila masuk masjid kata apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Minta Allah Ta'ala buka pintu rahmat untuk kita. Duduk pula dalam masjid, dapat pula rahmat daripada Allah SWT. Jadi banyaklah pahala yang akan didapati oleh orang yang tempat solat duduk mana pun. Tempat solat ni bukan mesti kita duduk di macam kita duduk di saf 2 tadi, bukan mesti di situ je. Kata Imam Qadhi Iyad, mana-mana lokasi kita duduk macam ni kan. Kita tak duduk tempat semayang tau. Selagi kita duduk di ruang semayang yang biasanya kita guna untuk semayang, dapat pahala. Kalau kita duduk di luar, tak dapat lah. Duduk luar macam nak ambil kunci kereta, sat-sat pergi tandai, main balik, macam tu tak apa. Jangan duduk dalam tempoh yang lama. Dia menghilangkan kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Okey, nanti kita masuk sujud sahwi orang yang terlupa di dalam sembahyang. Okey.
cukup saya punya KPI malam ni 3 hadis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi